Okay, semuanya adalah profit kalau kita faham macam mana nak pakai. Okay, so basically so boleh bagi tahu saya. Saya suka bertanya, kita Q&A dulu, kita lepak-lepak, santai-santai, jangan stres-stres. Okay, mana tahu kita 3 jam dalam ni kan. Okay, kita tak tahu. Okay, so ada berapa ramai yang baru dalam ni? Okay, berapa ramai yang baru dalam ni? Okay, jangan panggil saya tuan user. Okay, so for those yang baru masuk, panggil saya Haris. Okay, panggil saya Haris. Kita panggil dengan panggilan lebih mesra. Okay, dan panggilan tu atas nama saya dan secara tak langsung berdoakan ke atas saya. Okay, secara tak langsung berdoakan ke atas saya. Okay. Sekejap ya. Okay, kita sambung malam ni topik apa ya? Topik apa ya? Biasa ada still news. Bro. Haris, kenapa you naik? Why you naik? 2 year depo only, low risk entry dekat zone bawah ke? Baru lagi basic tu. Okay, ramai jugalah yang Izzat Amir. Boleh terangkan sikit tak tentang market participant? Saya sekejap ya. Market participant, saya tak tahu market participant tu apa. Okay, ada suara tak? Ada suara. Kalau yang pakai telefon tu swipe tepi, bukan swipe up. Okay. Key level harus basic lagi. Okay. So saya tak nak lah. Saya tak nak lah korang teruja. Okay, saya tak nak korang teruja. Kita santai-santai je. Tak ada benda yang boom, tak ada benda yang wow. Okay, wow harus pakai teknik apa? Saya pakai SNR. Seriously, saya pakai SNR. Saya rasa dalam ni ada student saya. Okay, dalam ni ada student saya. Student yang belajar dengan saya. Memang saya pakai SNR. Memang saya sangat tekankan pasal SNR. Okay, Assalamualaikum Haris, boleh tak terangkan pasal kuarter dalam setiap kuarter kita ambil setahun. So basically kita tengok kita ada 4 kuarter ataupun mungkin dia labelkan sebagai 3 kuarter, 4 bulan. Okay, itu dia dah masuk dalam dia ada orang kata apa, bab yang tu saya tak mahir pun. Okay, saya tak mahir pun. Okay, alright, saya tak mahir pun bab kuarter-kuarter ni. But kalau based on fundamental, based on fundamental, kat situ you guys boleh pergi kat Forex Factory. Kita akan ada kat situ ada month to month, dia akan ada quarter to quarter, year to year. Daripada situ lah. Alright. Saya sejujurnya ada kot, saya tak pastilah. Ada yang dalam ni yang pernah belajar dengan saya mungkin. Memang saya trade pakai SNR je, seriously saya tadi. Haris guna time sequence tak? Time sequence. Saya tak pastilah time sequence. So korang ni lagi advance sebenarnya daripada saya. Saya tak tahu pun apa itu time sequence, market participant. Saya tak ambil tahu yang orang kata, dia senang cerita macam ni lah. Bila you guys boleh komen JPY. JPY, my favorite pair. Okay. Sekejap. Apa tadi okay. So korang ni tak payahlah lagu. Biarlah. Okay, korang ni jangan terlalu senang cerita, tak apalah. Okay, mari. Okay, jangan terlalu fikirkan banyak. Okay, terlalu nak cari holy grail, terlalu nak banyaklah benda yang you guys nak inquiry dalam kepala otak tu, sedangkan benda tu adalah memang depan mata je. Okay, memang depan mata je. Benda tu memang depan mata je. Alright. Dia tak ada, kalau memanglah kalau kita pergi lebih dalam lagi, kita bercerita pasal financial
financial punya benda ni, ekonomi. So memang akan ada lah benda tu, market participant, mungkin ada sequence ke, mungkin we never know. Okay, sebab saya tak tahu, sebab saya tak reach lagi ke situ dan saya tak belajar lagi pun. Okay, sebenarnya saya tak belajar lagi pun. Okay, wow, Roy, hati kau kental Roy mencoret saya punya chart. Okay, saya tak sampai pun kat situ dan saya tak belajar pun benda-benda tu. Alright, boleh share confirmation bila sampai kira Farah Marias. Lain orang lain secara senang cerita. Ya betul, lain orang. Kalau you guys memilih untuk nak mendalami, okay, nak mendalami market participant dan quarter, lepas tu apa lagi, sequence time, dan apa lagi, segala-galanya lah yang orang kata ada inquiry dalam kepala otak tu, but end up you conclude satu summarize, okay, you conclude you end up you nak go for FTT, then you nak consistent even $50 per day, okay, then you just nak making profit, betul tak? Okay, so bila you dah jumpa consistent, you dah reach mungkin dah nak ke FTT, mungkin you dah polish you punya strategi, dan mungkin you boleh go to deep lagi about financial, about economic. Okay, let's share sikit kau punya confirmation. Allah Akbar, saya kena confirmation SNR je, betul, saya tak tipu. JJ boleh fly dekat 142, 225 tak lagi, saya pun tak pastilah. Cuma saya dah bagi dalam channel tu this area saya cuba nak swing, but dia break ke atas, saya akan cut loss lah. Okay, but this area saya target untuk swing as for now lah. Okay, walaupun price tu gerak ke atas, ke bawah, ke atas balik ke, I'm still holding my position lah as for now lah. But worst case, kalau dia dia ke atas, kita akan cut lah. Ataupun kenapa area situ, kenapa area sini adalah area favorite saya. Okay, untuk GChef, alright, GChef dalam GBP ni, kalau you guys nampak kat bawah ni, dalam GBP yang saya park dekat bawah ni, hanya 5 GBP je. CHF saya, pair yang berkaitan dengan CHF ni saya avoid. Okay, saya tak berkenan, saya tak berkenan sikit. Alright, okay. Kenapa? Tak apa, kita tak kisah ada yang baru, ada yang lama ke. Yang baru pun silalah dengar, cubalah faham kan. Okay, basically this, kenapa saya choose this area, because first sekali adalah disebabkan higher time frame lah. Alright, disebabkan higher time frame. So basically kalau kita tengok dekat higher time frame, okay, kalau kita tengok dekat higher time frame ni, okay, zone ni agak besar. Okay, zone ni agak besar. Okay, kalau kita tengok zone ni agak besar dalam 90 pips. Okay, 93 pips. Okay, lebih kurang lah, tolak tambah plus minus darab bahagi 93 pips lah. Okay, zone ni agak besar. Okay, that's why bila saya cakap JJ boleh push up lagi. Okay, JJ boleh push up lagi because dia tak sampai lagi ke dalam zone. Even dia dah masuk dalam zone sekalipun, dia boleh push lagi dalam zone ni. Okay, sisi kalau kita tengok dekat dekat hari ni je, dia boleh push lagi dalam 60 pips. Okay, just watching area as a sell zone. Just watching area je. Sebab tu saya cakap gunakan your punya confirmation untuk macam Azman, sabarlah satu-satu lah, macam mana pula dengan Jiket. Okay, sabar, satu-satu dulu. Satu-satu kita kupas, relax, tenang-tenang, santai, isap vape, sokok, gudang garam, Nusantara. Okay, minum air, santai, right? So basically JJ ni dia dah reach dekat daily lah. Okay, dia dah reach kat daily. So macam yang saya cakap tadi, walaupun dia dah masuk zone, tak bermakna okay, suria penting, suria hijau. Okay, dia dah masuk zone tak bermakna dia akan turun terus. Alright,
tak bermakna dia akan turun terus. Okay, dia mungkin akan bermain-main dulu. Okay, mungkin akan bermain dulu. So basically kita nak tengok you guys punya confirmation. Okay, you guys punya confirmation dalam ni. Okay, you guys use your own confirmation lah. Basically bila dah sampai dalam ni, apa yang you guys nampak. So kalau kita tengok confirmation apa yang you guys nak pakai dekat H1 contoh. Alright, contoh dekat H1. Okay, so kalau kita tengok kat H1 ni mungkin kita check balik apa yang ada dalam zone tu. Kita check balik, mari kita lihat siapa yang kena. Okay, basically kalau kita check kat dalam zone ni, okay, contoh dekat H1, okay, you guys nampak, okay, sini ada siapa yang gunakan engulfing. Okay, engulfing cell, alright, then engulfing fail, okay, mungkin, alright. So terpulang kepada confirmation masing-masing. But why I choose 142.252 is cewa. Speaking London. Okay, kenapa saya memilih harga 142252? Sebab saya menang loteri. Okay, cantik. Sebab Allah dia lari pula. Hari jadah betul. Saya menang loteri tak? Okay, saya menang motor. Okay, sebab dia exactly dekat sini. Kalau kita cakap dalam konsep SND, of course this is fresh supply. Okay, kalau dalam konsep SNR, this is fresh resistant. Okay, so saya pilih this area untuk kita watch dulu. Okay, dan kalau kita tengok ngam-ngam, cium je. Okay, sikit je lagi. So kebiasaannya, okay, selagi contoh kalau this area adalah you guys punya key area, so maksudnya selagi harga tak reach dekat this area, you guys jangan tekan. Faham tak? You guys jangan sell. So maksudnya kat sini, even harga berada dekat sini, contoh yang sebelah sana tu, harga tu naik sampai kat sini, bang, dah masuk zone. Tapi ni adalah your area. Jauh lagi. Okay, dia memang masuk zone, cap turun. Okay, then hurry. Lepas tu naik float. Allah. Lepas tu mengatakan, oh ni cut loss. Lepas tu buy. Contoh buy. Naik. Pump tiba-tiba turun pula. Katalah ni fake out. This not fake out, alright? Itu kan fake out. Okay, itu hanyalah perubahan time frame yang you tukar-tukar. You tengok mata you dekat mana? H1, H4, or daily, or weekly, or monthly. Depends. Mana yang you guys pakai? Okay, bagi saya fake out, false breakout, fake hope memang tak ada. Fake hope tu itu fake hope tu lain lah. Fake taxi pun lain. Okay, itu benda lain lah. Alright. So bagi saya tak ada benda tu. Itu saya punya point of view lah. Dan dalam kitab, orang kata kitab forex saya tak ada false breakout ke apa, tak ada. Just you gunakan penggunaan time frame tu yang berbeza-beza, so you guys akan nampak different look. Okay, macam hari ni lah. Okay, macam hari ni you keluar pergi kerja, okay, you smart. You keluar pergi dating dengan awet dengan boyfriend pun smart. Cun. Tapi bila waktu tidur lain pula rupa. Waktu bangun tidur lagi seram muka. Kan, keluar rumah handsome, rambut pacak, mohak. Okay, rambut pompador, pomade selepet, different look. Sama juga macam forex ni. You guys buka H1 dia nampak lain. Buka H4 nampak lain. Buka daily nampak lain. Okay, sebab tu saya sangat tekankan penggunaan SNR. First come first adalah SNR bagi saya. Sebab Waima you guys guna candlestick pun, that candlestick happen at SNR or SND. Dan jangan keliru. Okay, jangan keliru antara saya dan Fatah Amin. Cewa keliru antara Fatah Amin, ayah dia.
Okey. Okey, tu gurau. Okey, SNR. Okey, SNR dan SND. Jangan keliru. Both are same. Okey, SNR dan SND. Support and resistance, supply and demand. Support by resistance cell. Supply cell, demand by. Both ada dalam waktu kita nak berdagang. Okey, ada permintaan, ada penawaran, ada harga lantai, ada harga ceiling. Itu saja. So jangan pening-pening kepala, oh cakap, oh aku pakai SNR, oh kena ni. Aku pakai SND. Padahal bila sampai kat demand, you guys tetap execute buy. Bila sampai dekat supply, you guys tetap execute sell. Okay, so tak ada orang kata apa, tak ada kau salah, tak ada aku betul. Dua-duanya betul. Okay, so JJ ni reason dia kenapa saya pilih this area. Dan zone ni tadi kita dapat dekat daily. Zone ni kita dapat dekat daily. So kenapa saya pilih harga ini adalah disebabkan this adalah fresh SNR. Okay, walaupun dia fresh SNR tak bermaksud dia tak boleh tembus. Dan apa lagi satu tu, tak bermaksud itu bukan fresh SNR, dia tak boleh dipakai. Jeng. Okay, mana pula buat tu tadi. Okay, so jangan cakap oh ni SNR ni tak valid, ni SNR ni tak valid. Semua SNR valid. Tak nak kena tunggu confirmation sendiri, betul? Muhammad Azri berani menceteng cat saya. Okay, untuk menunjukkan semua SNR tu adalah valid. Okay, kita tengok siapa yang kena. Mari kita tengok kat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini based on H1, okay, boleh tunjukkan tak confirmation tu macam mana? Saya tak boleh tunjuk, minta maaf. Saya punya confirmation saya simpan sendiri. Okay, so sebab saya tak nak ganggu you guys punya confirmation tu je. Okay, so kalau you guys tengok dekat H1 ni, okay, contoh harga dekat sini, dekat sini dah reach zone. Okay, dah reach dekat zone yang dekat daily, tapi tak sampai dekat area yang kita nak. Area pilihan kita. Okay, tu yang second. Okay, tapi walaupun dia dah sampai dekat resistance, tak bermakna kita tak boleh buy. Okay, so kalau kita tengok kat sini, harga dah high. Okay, pelotak dah pening sebab dah high. Okay, tak gurau. Okay, bila dah sampai kat sini, okay, kalau kita tengok, then harga datang balik. Harga datang balik. Okay, harga datang balik. So kalau kita tengok, bila kita tengok based on H1 ni, memanglah kita tak nampak macam mana kita nak execute. But bila kita buka pada lower time frame, kita tengok tadi siapa yang kena. Okay, this one is the lowest. Okay, kalau kita tengok daripada sudut macam ni, okay, ini adalah yang paling lowest. Alright, ini adalah yang paling low. Okay, ini adalah yang paling lowest kat sini. Okay, just mark. Okay, bukannya ni standby kat sini. Bukan, just mark. Kita nak tahu. Okay, kita nak tahu. Okay, so then kita tengok bila tengok kat sini. Okay, bila tengok kat sini, alright, contoh kat sini ni, ni breakout. Ni pullback. Boleh entry, sell. Boleh entry. Tapi tak boleh nak hold. Okay, tak boleh nak hold. Right, tak boleh nak hold. Sebab you guna pada M5. That's it. Sama juga bila guna dekat sini. Okay, bila guna kat sini, kita tengok breakout. Breakout. Kita tengok Haris J cakap mesti setiap harga yang breakout mesti akan ada pullback. Haris J cakap macam tu. Okay, tunggu ni pergi bantai masuk sini, okay, sell, hurry lepas tu naik ke atas. Okay, sebab tu saya suruh mark mana the lowest one dekat M5 ni bila kita buka macam ni. Okay, contoh sekejap. Alamak. Okay, bila kita buka macam ni, alright, kita nak tengok ini je view kita, mana yang the lowest one. So kita mark kat sini.
kita aware harga tu hampir nak reach dekat sini tapi tak break pun yang ni. So adakah ia sesuatu? Okay, adakah ia sesuatu? Okay, so kita tunggu lagi, tunggu. Mungkin dekat contoh saya cuba cari yang mana menggunakan okey, sekejap kita bagi laluan azan sekejap. Okey, kita bagi laluan azan sekejap Okay, sambil dengar azan, kita support dulu. Tenang-tenang, jawab azan. Okay, valid. Okay, terbaik tahniah Syahrul. Valid SNR means higher time frame and kawasan banyak ditestkan hari. Tak apa, kita akan tengok. Kita akan tengok kawasan yang banyak ditest. Okay. Ada rekod tak Bang Arif? Sorry lah, saya tak record. Alright, memang saya tak record dan pada sesiapa yang cuba-cuba nak record pakai you punya record sendiri. Okay, so semoga berbahagialah dengan menggunakan benda yang saya tak izinkan. Okay, semoga sukses dalam trading lah. Itu je lah. Okay. Okay, so kita berbalik pada tadi. Okay, bila kita dah mark dekat this area yang low, okay, yang orang kata bila harga tu turun, yang dekat dengan CMP tu adalah this area yang paling low. Okay, so contoh kat sini kalau kita tengok kat sini dah ada buat contoh mana yang pakai engulfing. Alright, sini di saya ada satu engulfing. So this one is engulfing zone. Okay, engulfing zone untuk buy. Okay, untuk buy. Mungkin dekat sini you guys mungkin takut, mungkin rasa was-was lagi nak buy. Okay, tak apa, kita tunggu harga break. Okay, kita tunggu harga break. So kalau kita tengok kat sini harga dah melakukan breakout. Okay, harga dah melakukan breakout. Okay, so walaupun dia ada banyak resisten, dia adalah satu resisten sebenarnya. Okay, jangan pening kepala, dia adalah satu resisten sebenarnya. Okay, so kalau you guys nampak kat sini, kita just mark. Okay, mana yang dia breakout? Okay, kat sini yang dia breakout. Okay, kat sini yang dia breakout. So harga break.
Okay, harga break kat sini. Kita tahu dekat sini ada satu, okay, orang kata dia dah buat satu zone ataupun base base demand ke support ke, okay. So kalau kita tengok kat sini ada lagi confirmation engulfing. Orang kata kat sini engulfing dominant. Okay, bila dua candle menelan satu candle. Okay, so you guys boleh entry dekat sini. So basically harga cocok dalam zone, okay, dan execute you guys punya entry. So basically risk dalam 10 pips. So your reward 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. So kita tengok 40 pips. Okay. So siapa yang masuk saya punya free webinar last week, saya menjanjikan kalau you guys trade GBP ni 50 ke 100 pip celah gigi. Okay. Ataupun dalam tangan lah, okay, dalam tangan insyaAllah 50 ke 100 pips dalam tangan. Okay, 50 ke 100 pip dalam tangan. Apatah lagi kalau kita trade gold 100 pip ke atas dalam tangan dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam tu. Itu yang bagi menggunakan candlestick. Candlestick mungkinlah caranya macam tu. Okay, saya pun tak tahu. Okay, saya pun tak tahu. Mungkin confirmationnya macam tu. Okay, ni dah ada buat engulfing buy. So breakout, okay, ada dua confirmation engulfing buy, breakout ada dua confirmation. So ada satu base support, demand. Okay, harga tak datang balik. Okay, harga belum ada datang lagi, some datang. Shot. Okay, naik ke atas. Okay, insyaAllah. Harus kalau scalping pun gini, saya tak ajar student saya scalping. Saya tak fokus pada scalping. Okay, saya tak fokus pada scalping. Okay, saya tak fokus pada scalping. Saya fokus pada intraday dan swing. Itu yang saya fokuskan. Okay, dia tak apa bab scalping intraday ni nanti saya bagi tahu. Okay, why intraday instead of scalping. Haris macam mana nak tengok news dekat Forex Factory? Buka lah Forex Factory dan baca lah macam tu. Saya pun tak tahu sebenarnya Fashly. Okay, saya tak mahir dalam fundamental ni. Okay, saya tahu apa yang saya perlu tahu sahaja. Okay, saya tahu apa yang perlu saya tahu sahaja. So ini adalah GJ. Okay, inilah GJ. Y kat situ, Y kat sini. Okay, boleh ke execute buy pada higher time frame, execute buy dekat high resistance. Okay, bila harga dah tinggi boleh kita nak buy, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh je execute buy. Okay, tak ada yang tak boleh. Okay, kalau tengok GCAT lah, right? Kita tengok GCAT. Allahu Akbar. Sekejap saya pergi tengok balik tadi. Valid SNR means higher time frame and kawasan banyak retest kan Haris. Okay, mari kita lihat. Kita tengok higher time frame, kawasan yang banyak retest. Okay, contoh kat sini. Kalau kita ambil satu kat sini, okay, satu range, okay, kat sini. So you guys boleh nampak. Okay, tengok kat sini, tengok kat sini, tengok kat sini. Banyak tak dia test tempat-tempat ni? But end up, boom, naik ke atas. Okay, sebab tu saya cakap valid SNR ni dia memang valid SNR. Dia tak ada yang tak valid. Okay, dia tak ada yang tak valid. Okay, contohnya macam ni. Saya balik kepada M5 tadi. Okay, kalau you guys nampak kat sini, valid tak nak entry kat sini? Cuba jawab. Ni valid tak nak entry buy? Based on M5 saja. Valid tak nak entry buy? Based on M5 sahaja. Valid ke tidak nak entry buy kat sini? Based on entry. Okay. Valid. Okay. So, sekejap. Okay, sekejap. Macam mana yang saya nak cakap ni? Okay. Valid nak entry buy kat sini. Okay. Dan kalau kita tengok dekat this area pula, kat M1. Kita kupas sampai M1 ni. Kupas bawah sampai menangis.
Okay, Jun. Mana tadi? Okay, kita ambil kat sini. Okay, tengok harga 141,939. Okay, nampak tak? Valid tak kita nak entry sell? Valid tak? Ni M1 je. Based on M1 je. Valid ke tidak kalau kita nak entry sell? Boleh ke tidak kita nak entry sell? Boleh je kalau kita nak entry sell. Pakai confirmation masing-masing. Tapi based on M1. So maksudnya kat sini, this SNR, okay, you boleh hold sampai support ni je lah, dah lah. Okay, sampai support ni je lah. Okay. Cumanya buy ni, kenapa buy ni lebih bang? Kenapa buy ni lebih, Riz? Okay, sebab apa? Sebab ni dia tak reach lagi dekat tempat yang kita nak, ataupun dia tak sampai lagi, dia tak habis lagi main buy. Okay, that's why dia boleh go for lebih. Okay, so dia disebabkan time frame sebenarnya. So you nak execute you punya position, you nak swing, you go for higher time frame. You nak stop, you go for lower time frame. Okay, dia tak ada yang tak valid lah bagi saya. Tapi kalau dalam ni ada yang belajar valid ke tak valid ke, itu masing-masing lah. Okay, saya hormat je mana pandangan yang you guys rasa betul dan you guys buat. Saya rasa yang saya punya pandangan adalah macam ni. Macam tu je lah. Saya follow saya punya rules. You guys follow you guys punya rules yang you guys dah belajar. Itu sahaja. Okay, dan kita pergi pula pada GCAT. Okay, GCAT ni kalau kita tengok higher time frame, okay, monthly punya, oh yeah. Okay, monthly punya. Alright, ni monthly punya. Okay, tapi tak bermakna pada H1 tak boleh nak sell, pada H1 tak boleh nak buy. Okay, sebab tu adanya candle ni turun dan naik, tinggalkan shadow. Dia disebabkan time frame yang lebih bawah nak turun dan nak naik. Okay, so kalau kita tengok dekat GCAT ni, dekat GCAT ni pun ada setup sell juga. Okay, basically kita pakai SNR je. Okay, kita pakai SNR je. Simple. Pakai SNR sahaja. Kita nak fahamkan sahaja. Dan gunakan confirmation masing-masing. Sebab sifat harga ni, sifat 20, itu sifat lain lah. Okay, sifat harga ni bila mana harga tu akan melantun-lantun. Okay, sampai bawah naik. Okay, harga tu akan melantun tapi sebelum dia nak pergi ke atas jauh atau ke bawah jauh, okay, apa yang perlu kita nak tengok? Itu je. Sebabnya kita ni terlalu banyak fikirkan, aduh ni nampak macam buy, nampak macam sell. Sudahnya tak execute. Lagi satu yang paling tak tahan, ni kalau aku sell sini, ni kalau aku sell sini, padahal harga dah kat sini lah. Kalau aku sell di sini dah dapat 140 pip ni. Sebab kalau punya pasal terlalu banyak thought, terlalu banyak fikir macam mana macam tu, terlalu banyak confirmation, terlalu banyak yang you guys belajar, terlalu banyak ilmu indikator. So bila nampak satu tempat ke satu tempat tu, ada 5 confirmation. Contoh ini macam ada RSI ni, confirmation engulfing ni, confirmation BBMA ni, confirmation alligator ni, confirmation apa lagi, engulfing, Marubozu. Itu je. Okay, sebab you guys terlalu banyak fikir. Bila terlalu banyak fikir, itu yang jadi you guys tak execute. Sudahnya harga pergi mengikut apa yang you guys dah analisa, ikut you guys punya trade idea. Lepas tu melepas. Okay, sebab you guys rasa
bila entry tu takut loss. Okay, sebab benda ni it's all about risk. Okay, it's all about risk. Kalau you tahu risk you akan execute je. Macam EG tadi. Okay, contoh macam EG. Kita ambil contoh EG ni tadi. Contoh, kita execute kat sini. Kat zone ni. So basically harga SL dekat bawah ni. So terima lah 16 pip, 17 pip SL. Terima. Kalau yang tak boleh terima tu, itu yang nak execute ke tak nak? Nak execute ke tak nak? Walaupun ni SL, hit SL, tak apa lah. Kita terima risiko. Risiko 17 pips. Sebab hari ni you tak tahu pun bila, contoh you tak tahu pun you simpan dalam bank tu selamat ke tak? Apa yang menjaminkan you simpan dalam bank, duit dalam bank tu selamat? Apa yang menjaminkan you invest sana, invest ni selamat? Okay, sebab benda ni forex, contoh you buka MetaTrader 4, MetaTrader 5, IQ option, instrument platform yang boleh digunakan untuk trade. You guys buka, lepas tu nak entry tapi tak boleh nak terima risk. Sebab tu wujudnya risk reward. Okay, dan mesti satu nisbah satu sebaik-baiknya. Bila SL lu 50 pip, TP bukan 10 pip, TP bukan 30 pip. Itu gila. SL 50 pip, TP mesti 50 pips ataupun lebih. Okay, dia tak ada TP1, TP2, TP3, TP1 10, TP2 20, TP3 30, total 60. Kepala hongak dia lah. Mana ada macam tu? Okay, tak ada jam macam tu. Okay, tak ada istilah macam tu. Alright, tak ada istilah macam tu. Okay, bayangkan, okay, contoh kita nak cerita pasal TP1, TP2, TP3. Okay, you execute sini satu. You letak satu position je. Lepas tu letak satu TP2, 1, 2, 3. Dah hit satu, macam mana nak TP2? Okay, sebab you punya position dan you punya risk, you boleh execute satu position je, 0.01. Contoh 0.01. Okay, 0.01 je you guys boleh execute. Tang mana nak jadi 60 pip? Melainkan you memang dah buat risk. Okay, okay. Okay, bila you dah buat risk, okay, contoh 30 pip. Alright, 30 pip SL. Okay, 30 pip TP. Okay, 30 pip TP. Itu tak apa, memang kita akan hold. Macam mana nak jadi dia turun dan naik, selagi tak kena SL, selagi tak kena TP, kita biarkan. Bagi masa, okay, kalau kita tengok H1 ni, bagi masa dia nak bergerak. Okay, bagi masa dia nak bergerak. Sama juga macam konsep BE. Okay, last week saya dah sentuh pasal BE. Alright, last week saya dah sentuh pasal BE. You guys bayangkan. Okay, kita ambil apa Euro GBP ni. Bayangkan, kalau buka, contohnya kita buka M5 ni, memanglah nampak, tinggi dia begini, tinggi. Sorry, tak M1 terus. Tinggi pergi. Contoh kita execute kat sini kan. Entry kat sini. Okay. 15 pip. Okay, 15 pip. Lepas tu kat belakang caption letak api-api. Mana boleh you guys letak BE 15 pip? You guys kena kira sekali you guys punya spread. Celah mana nak letak BE 15 pip? Celah mana nak letak BE 10 pip? Cuba saya bagi tahu saya. Celah mana nak letak BE? Okay, sebaik-baik BE kalau you guys nak intraday sekalipun, okay, depends pada pair juga depends pada pair juga. Okay, sebaik-baik sebaik-baik BE yang you guys nak letak bila you guys nak intraday ni, maksudnya you akan hold position within 1 day ataupun within 24 hours, tak lebih. Itu adalah intraday setup hari-hari je. Okay, melainkan lain pula dengan scalping. Okay, contoh kat sini. Okay, contohlah kat sini lah. Okay, dia dapat entry kat sini. Okay, sharp pump ke bawah 40 pip. 40 pip ni pun tak menjaminkan, okay, tak menjaminkan you tak menjaminkan harga ni tak hit BE.
Okey. Tak menjaminkan pun. Okey. So bila harga drop kat sini, contoh kita letak 30 pip, okey 30 pip ke atas lah. 30 pip, kita nak cuba buat reward tu 1/2. Maksudnya 60 pip TP. So basically kat bawah ni. Okey, 60 pip TP kat bawah. Okey, bila harga dah move macam ni, kalau you guys nampak, dia tak break pun ni lagi. Okey, dia tak break pun ni lagi. So bila harga dia dah move macam ni, 40 pip. So instead of you nak terima loss 30 pip, you boleh reduce 15 pip. Contoh, you boleh reduce you punya SL 15 pip. Okay, nampak harga naik tapi still tak hit you punya SL. Contoh, what if kalau dia hit SL sekalipun, okay, you terima SL you 15 pip. So 30 pip tak ada. Sebab you dah move SL tadi. So kalau letak dekat BE, okay, contoh ni 40 pip, pergi pantai letak BE 20 pip, separuh. Pump dah naik, hit BE. Lepas tu terjun 60 pip, lepas tu menyesal. Okay. Kalau setakat harga pergi 30 pip, 40 pip, tak payahlah. 10 pip, lagi-lagi 10 pip, tak payahlah nak letak BE. Okay, memang tak payah nak letak BE. Okay, yang the best is bila you guys nak letak BE, okay, bila harga move, contoh harga move ke atas, okay, ni kita punya entry, kita execute kat sini. Contoh, okay, kita execute entry kat sini. Okay, bila harga dah naik ke atas, tak kisahlah berapa pip, bila dia turn balik ke sini, kalau dia dah buat support dan move balik ke atas, barulah letak BE 20 pip ke. Okay, tu pun tak ada letak BE sampai 50 pip. Okay, lain lah kalau you punya harga dah pergi sampai 200 pip ke. Okay, 200 pip ke boleh lah letak 50 pip. Okay, kita nak kira BE tu kita kena sesuai dengan, nampak ni spread ni. Kena kira spread sekali. Dia bukan sesuka hati kita letak BE. Lepas tu nanti cakap dengan orang tu, aku letak BE aku dapat 20 pip je. Aku letak BE dapat 10 pip je. Elok-elok boleh makan chicken chop, kena BE makan nasi bujang. Macam tu lah umpama dia. Okay, Haris encourage kami untuk pakai line chart untuk nampak SNR lagi senang tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, line chart ni memang betul, you boleh nampak you boleh nampak SNR dengan lebih jelas. Okay, you guys boleh, tapi tak ada masalah. You nak pakai line chart ke dan you nak pakai candlestick chart ke, both boleh. Okay, macam saya lebih selesa untuk pakai candlestick chart, sebab candlestick chart ni dia bagi full information pada saya. Itulah kenapa saya pakai candlestick chart. Tapi you boleh ada you punya strategi sendiri. Macam mana? Ni mungkin nak analisa, nak tengok line chart. Okay, mungkin nak execute entry, kita gunakan candlestick chart. Boleh, itu pun strategi. Okay, itu pun strategi. Okay, apa confirmation yang tepat untuk entry? Confirmation sendiri dia. Okay, confirmation sendiri. Saya tak nak ganggu you guys punya confirmation. Alright, mungkin saya touch up je you guys punya SNR. Okay, tak ada masalah. Dan saya tak cakap apa yang saya cakap ni betul. Okay, semua orang betul. Okay, semua orang betul. Tak ada seorang pun yang salah. Cumanya pandangannya berbeza-beza, itu saja. Okay, itu saja. So mari kita tengok JJ. JJ mulakan gerakan. Okay, saya tak pandai lagi dengan confirmation. Abang Haris ajarlah sikit. Saya tak boleh nak ajar, saya minta maaf lah. Saya tak boleh nak ajar dalam ni. Okay, saya tak boleh nak ajar. Okay, so kalau kita tengok lah. Okay, kita tengok GBP sahaja. Okay, kita tengok GBP sahaja. Okay, JJ ni, okay, JJ ni
Saya target, sebenarnya saya target dia mau naik lagi. Oi, tak nampak tips lah. Okay, sebenarnya saya target GJ untuk tahun ni saya target dia memang naik lagi. Naik macam tak ada akidah lah basically. Okay, cumanya saya tunggu, saya tunggu harga drop kat sini, sepaling tidak kat sini. Oh, 800 pip cak, dapat 800 pip, happy hurrah hooray. Okay, saya jangkakan dia drop hingga 800 pip. Ini just trade idea saja. Okay, saya tak cakap lah betul 800 pip. Okay, saya tak macam orang lain boleh 1000 pip. Okay, dapat 1000 pip. Saya tak macam orang lain 15 pip ada api-api. Tak adalah, satu gurau je. Okay, saya target sampai 800 pip. Okay, sebab saya cakap tadi, saya mention saya cuba swing lah untuk GJ ni. Tapi depends lah, terpulang lah pada masing-masing. Ni trade idea saya saja. Dia boleh je berubah. Ni break, mungkin lah saya tak cakap saya betul. Mungkin dia boleh ambil kat sini. Sekejap saya padam. Mungkin dia boleh ambil kat sini. Api-api, jangan main api, nanti kena jentik telinga dengan bapak. Mungkin dia boleh ambil dekat sini. Mungkin, tak tahu. Okay, kita takkan tahu selagi kita tak execute entry. Itu je. Dan kita takkan belajar sesuatu selagi kita tak execute entry. You guys kena faham, you guys win, you guys learn, you guys lost, you guys learn. Kenapa saya cakap both mesti akan bagi sesuatu pada you guys? Sebab apa? Bila you guys win, you akan tengok balik kenapa entry tu win, then kaji balik. Okay, kaji balik. Bila loss, then cuba tengok balik kenapa loss, kaji balik kenapa loss. So kat situ both bagi lesson, lesson learn. Tak ada istilah you profit, you win, you dapat profit je. Tak ada pun lesson learn. You lost, maksudnya you lost lah. Tak ada pun lesson learn. Both ada lesson learn. Okay, so GJ ni saya menjangkakan 800 pip lah drop. Tengoklah macam mana insyaAllah. Okay, insyaAllah lah. Tu just trade idea je. Okay, macam GBP USD. Okay, GBP USD. Okay, USD. Tengok. Haris ajar MM kan? Boleh, tak ada masalah. MM ni M&M, coklat tu. Bapak sedap. Saya dah lama tak makan M&M. Okay, so kalau kita tengok GU ni, kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil dia drop dekat sini mungkin lah. Bapak sedap, serius bapak sedap. Saya coklat lover pun. Dah lama. Kalau biskut tu Mark and Spencer, ya Allah, biskut coklat dia sedap. Aduh, makan sambil trade, hilang gigi cak. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dekat GU ni, alright, sini boleh TP. Siapa yang sell lah GU, sini boleh TP. Okay, dan sini boleh TP. Sini boleh TP. Okay, banyak tempat boleh TP ni based on daily. Kalau kita tengok H4, okay, kita tengok H4, okay, sini boleh TP. Siapa ada entry, 200 pip dalam tangan. Ni pun TP lagi, 400 pip dalam tangan. Macam mana nak copy kotak dalam tu? Belanja saya coklat dulu, Syamin Salim. Belanja coklat dulu. Okay, belanja saya coklat, saya bagi alamat. Cik lah. Tak ada, senang je ni. Make sure you guys buat datang ni. Macam ni. Sekejap book tiket flight Langkawi. Okay, make sure dia belum confirm untuk dia tak beralih. So macam ni dia boleh alih lagi. So bila tak, okay, macam ni dia tak boleh nak alih. Okay, make sure dia boleh alih-alih dulu. So you just tekan control button, then alihkan, then copy, then copy, then copy, then copy. Macam tu lah. Okay, minta point of view sikit Haris about gold. Ada possibility lagi tak nak junam sampai 17 apa-apa?
Ya bersabar Muhammad, bersabar. Kita tengok dulu all GBP. Okay, kita tengok dulu all GBP except GBP CHF. Alright? Okay. Okay, ni lah GU. Okay, GU satu lah. Dah dapat. Ni boleh dijadikan entry point, entry point pula. TP point. Okay. GN tadi siapa tanya saya, GN boleh naik lagi ke tak? Mari kita lihat. Sabar Hakim Alim. Kita tengok dulu all GBP. Siapa tanya saya tadi, GN? Mari kita lihat. Masya Allah. GN. Mana tadi siapa yang tanya GN tadi? Oh. GN. Goal ending bosku. Cantik bosku. Goal kita buat ending. Goal kita buat ending. Okay, GN tadi. GN ni kalau kita tengok, kalau kita tengok sekarang ni, harga yang sekarang ni, harga yang sekarang ni penentunya. Okay, GN ni kalau kita tengok harga yang sekarang ni penentu masa depan. Tak adalah. Okay, penentu dia sama ada dia okay. Sebab kalau saya tengok ni gaya. Okay, kalau saya tengok ni, okay, kat sini ada setup sell. Okay, so you guys boleh gunalah confirmation you guys kat sini. Okay, kat sini ada. Okay, you guys boleh tengok ada sell. Tapi penentunya dekat sini. Sekiranya harga yang sekarang ni break, so bermakna dia akan naik lagi. Okay, sekiranya harga ni break, bermakna dia akan naik lagi. Okay, ni harga CMP sekarang, harga penentunya. Tapi kalau kita buka H1, H1 ada setup. Okay, tapi tengoklah, tunggulah confirmation. Okay, tunggulah konfirmasi. Contoh ni pakai Engulfing. Contoh. Tunggulah konfirmasi. Ni ada setup. Tapi tunggu confirmation. Jangan main macok je. Okay. So kalau contoh kat sini, the drop pun kat sini dah 200 pip. Okay. Easy je 200 pip. Okay, tu GN. GCAT tadi insyaAllah ni, GCAT ni memang terjun sampai sini, lepas tu ke kiri. Okay, GA ni best. GA ni saya target kat sini. Kat sini. Ni cun. Di sini ada, di sana ada, di mana-mana hati. So basically kalau kita tengok ada balance lagi 200 pips. Okay, ada balance lagi 200 pips. Okay, so semoga waiting game lah. Semoga membantu. Ada balance lagi 200 pips di sini. Okay, saya target kat sini. Kita naik. So kita tunggu lah. So kalau ada kat sini ada confirmation untuk continue buy, kita boleh buy. Kalau tak ada, jangan diada-adakan. Ni berdasarkan H4 je ke boleh entry Haris? Tak. Ini saya punya trade idea. Okay, trade idea. So you guys boleh guna je dekat time frame mana. Okay, ni saya tunjuk based on H4. Okay, saya tunjuk based on H4. Tak semestinya you execute pun dekat H4. Okay, you boleh execute dekat H1. Ni just area yang kita nak tunggu, nak reach. Okay, mungkin bila sampai harga dekat sini, mungkin ada confirmation sell untuk kita sell sebentar ku pulang cari rezeki sebentar untuk macam tu. Okay, mungkin ada confirmation sell kat sini, boleh sell sekejap, okay, lepas tu continue balik. Okay, mungkin sampai sini sell sampai kat bawah ni, lepas tu naik balik kat sini. Ni just trade idea. Okay, ni just trade idea sahaja. Okay, ni just trade idea sahaja.
aja. Okey, kita pergi kat GCAT pula. Okey, macam GCAT. Okey. Dan GCAT tadi saya bagi tahu dekat higher time frame dia agak mengundang sikit. Okey. Kalau kita tengok okey. Ni yang paling high kat sini. Sorry. Okey. Ni yang paling high, ni yang paling low. So dia ada dalam dia punya range ni, tak tembus mana-mana. Jadinya dekat sini sideways di time frame besar. So sekiranya kita bila dekat sideways kat time frame besar ni yang agak mengundang sikit. So basically harga ada dekat tengah-tengah. Okay, monthly ni harga ada dekat tengah-tengah. Jadi jaga-jaga bila nak execute entry. Okay, bila nak execute entry. Yes, dekat daily kalau kita tengok ada dah reach dah. Based on kat sini dia dah sampai resistance kat sini. So mungkin dekat H1 ada konfirmasi yang you guys boleh entry. Drop lah. Mungkin boleh mungkin kita boleh ambil intraday punya setup. Boleh sampai sini. Mungkin kita ambil 90 pip dan risk kita ambil 40 pip. Mungkin siapa yang ada entry kat atas ni risk 40 pip, TP 90 pip. So okey lah. Okay, so okey. Okay, zone entry untuk jenis trade scalping and intraday swing dekat TF berapa yang sesuai Haris? Tak apa, nanti itu pun saya akan sentuh. Kita tengok je dulu, okay. Dan lastly gold. 17 berapa tadi? Siapa yang sebut harga gold? Sila kemukakan semula. 17 berapa tadi? 17.84. Mari kita lihat 17.84 apa yang ada. Wow. Nice. Okay. So gold ni, okay, gold ni daripada atas ni saya tak dapat pun, 2 kali dah saya tak dapat 1000 pip. Geram ni. Saya dah ada entry lah dekat atas ni. Dekat sini saya pergi tutup. Saya tak perasan yang ni dah higher time frame. Harap betul. Ingatkan besok ada datang balik. Tak datang. Terus ke bawah. Okay, so kat sini dah 1000 pip. Okay, 1000 pip. So kalau tengok boleh je. Okay, Fibo pun harus tak guna. Fibo pun saya tak guna. Tapi saya ada Fibo Magic saya ada. Okay, kita tak pakai pun. Okay, kalau tengok current market price, ada lagi 68 pula. Ada lagi 600 pip, 680 pip. Tapi kita tengok sekarang hari 13 Januari. Okay, sekarang 13 Januari. Okay, sebenarnya kalau ikutkan saya target kita tengok dulu, cumanya dia dah sampai. Okay, ini dia dah naik. Okay, dalam 400 pip. So basically gold ni boleh je turun lagi. Okay, gold ni boleh je turun lagi. Tapi nak cakap dia sampai ke tak sampai 1784 ni saya tak pasti. Okay, so kalau kita tengok kat sini ni ada fresh SNR lah, ataupun fresh demand. So supposedly mungkin dia cari fresh demand ataupun fresh support. Fresh support je tak? Fresh support. Okay. Boleh je kalau macam saya cakap tadi. Alright. You dah execute entry. Ada entry ke? Siapa? Muhammad dengan Syafizan ada entry goal ke? Ada entry goal ke? Okay, ni dah 100 pip. Alright. So dah 100 pip. Kalau nak BE pun position you guys. Okay, sekarang dah 100 pip. You guys letak je. Hello, dengar tak? Ada. Okay. Ada. Dengar tak suara saya? Line nya putus-putus lah.
Hello, dengar tak? Okay. So kalau kita tengok gold ni, okay, dia drop ni 100 pip. So nak to be safe tak payah BE. Tak payah BE pula. Tak payah BE 10 pip ke apa, jangan pening kepala berapa harga entry tu. Okay, berapa harga entry awak? Awak letak BE dekat situ. Ataupun awak letak SL awak dekat harga awak entry. Dah. Biarkan. Okay, kalau nak adjust bagi dia profit, tak ada nak bagi dia profit walaupun sikit, tunggu harga ni drop kat sini. Sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya harga drop dekat bawah ni. Drop dan break bawah ni. Tu boleh lah adjust 50 pip ke. Okay, boleh adjust SL 50 pip. Okay, betul ke scalping baik execute dekat pair yang spread kecil? Betul lah tu. Orang nak scalping ni dia cari spread yang halus je. Okay. So macam tu lah. Kalau Muhammad dengan siapa tadi? Muhammad dengan Syafizan. Okay, kalau nak BE just letak je dekat harga you guys entry dan tidur dengan tenang. Jangan pening-pening. Tak payah BE 50, tak payah BE 5 pip ke 10 pip, tak payah. Letak je SL BE tu dekat you guys punya entry point. Settle. Okay. So kalau dia dah drop ke bawah, baru adjust. Tak pakai trendline ke bang? Pakai, saya pakai trendline. Okay, saya pakai trendline. Tapi saya tak ajar. Okay. Haris, betul ke kalau ada gap trendline ada tutup gap tu? Time frame. Gap ya. Tak apa. Kita pergi satu-satu. Dekat gold semalam pagi ni boom meletup 120. Okay. Apa tadi saya lupa lah. Sekejap bagi saya minum air tu. Tak kering. Nanti ingat saya gap. Tadi cakap pasal money management. Okay. Tadi pasal intraday, scalper, swing. Okay, nanti ingatkan saya. Tak apa, nanti kita cuba berkongsi. Okay, boleh berkongsi. Okay. Apa nama? Okay, gold ni saya bagi tips sikit lah. Okay, gold ni macam saya cakap tadi bab GBP, untuk you nak dapatkan 50 pip ke 100 pip memang ada dekat GBP. Alright. Tapi move untuk gold ni for retracement saja, contohlah, okay, dekat sini. Contoh, okay, ni ada satu drop. Okay, retracement dia sahaja you guys boleh makan 200 pip. 100 ke 200 pip memang dalam tangan. Okay, 100 ke 200 pip. Itu untuk retracement gold. Okay, 100 ke 200 pips. Okay, dia simple je dalam trading ni. Let's say satu punya confirmation ataupun satu punya setup, okay, you execute dua entry. Okay, you execute dua position. Alright. Contoh kat sini line hitam ni, okay, you execute dua position. Terpulang lah pada you nak masuk lot berapa, itu terpulang based on you guys punya equity. Okay, execute dua position. Satu position go for intraday, satu position hold for hold for swing. Okay, kita buat strategi, buat game plan yang macam tu. So tak pening kepala. Okay, satu position swing, satu position intraday. Dua-dua dapat makan, insyaAllah. Kau fundamental masuk, tong. Okay, okay, itu untuk gold tips dia. Memang kalau dalam range ni, kalau kita tengok mana yang high, mana yang low, mana yang high, dia turun dan naik tu 100 ke 200 pips, confirm 100 ke 200 pips. Okay, saya tak
tipu. Okay, tu memang sifat dia. Okay, dia memang dah jadi macam tu. Okay. Okay, kita pergi mana tadi? Siapa yang tanya pasal Khalid Ashani. Zone entry untuk jenis trade scalping, intraday, swing dekat TF berapa yang sesuai? Okay, untuk swing you guys kena tengok 5 time frame ni. Monthly, weekly, daily, H4, H1. Okay, untuk intraday you guys tengok 4 time frame ni. Daily, H4, H1 and 15 cukup. Okay, ini untuk intraday. Kalau nak scalping, kira H4 ke bawah. Okay, H4 dan ke bawah. Itu untuk scalping. Sebab kita akan execute pada M5 contoh macam tu. Itu kalau scalping. Okay, Khalid. Okay, kita pasal MM. Okay, pasal money management ni, okay, kita macam saya cakap tadi awal tadi, kita trade ni bukan esok nak kaya, kita trade bukan untuk besok saja, kita bukan trade untuk minggu depan saja, kita bukan trade untuk bulan depan saja, kita trade untuk kita punya goals. Okay, kita nak financial freedom, okay, kita nak duit lebih. Tapi hari ni bukannya kita bangun-bangun je, kita tahu aku nak trade, nak duit. Aku nak trade, nak duit. Bangun tidur je, trade, nak duit. Buat apa? Okay, buat apa? Jangan, you guys, walaupun hari ni walaupun you guys bangun subuh, tapi otak fikir nak duit, tak ke mana? Okay, bangun subuh ke, bangun nak pergi bangun tahajud ke, lepas tu bangun duha ke, okay.